Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kali pertama kita buat info kesihatan di masjid ni. Hampir dah setahun dah kita buka masjid ni. Alhamdulillah, sebagaimana kita tahu, setiap tahun ada masalah flu symptom ni. Kebanyakan yang duduk kat sini, at least 80% dah kena influenza. So, influenza adalah satu simptom flu yang teramat common kepada sesiapa di sini. Influenza ini adalah jangkitan yang dia jangkit cepat sangat. So, sesiapa yang kena influenza ini, misalnya ada demam, batuk, selsema badan semua sakit-sakit, sakit kepala, rasa terlalu lesu, dan juga ada setengah tu muntah dengan cerit. Ada juga kena flu simptom ni tak ada apa-apa kecuali demam dengan cerit sahaja. So dia kadang-kadang dia pelik sikit. Dia bukan terus kepada demam, selsema dan sebagainya. So influenza seperti mana kita tahu, dia dibahagi kepada 4 kategori, A, B, C dengan D. Tapi apa yang selalunya kita tengok adalah influenza A dengan influenza B. Ini yang common sekali lah bila kita kena influenza ini, dia hanya dua ini sahaja, A atau B. So sesiapa yang pernah dengar H1N1 tu, yang tu daripada influenza A lah, influenza A. Dan juga subkategori influenza A lagi satu adalah H3N2. Dan lepas tu influenza B ni adalah Victoria dengan Yamagata. Lepas tu dia ada dia punya subdivision semua sekali lah. So bila kita pergi, soalnya bila kita pergi klinik, doktor nak buat test kit, no? So dalam test kit tu dia ada A dengan B. So kalau ada dua line macam pregnancy tu, so dia boleh tengoklah atas tu ada tulis A ataupun B. So kita tahu dari mana apa influenza yang ni. So apa tu cold, apa tu flu? Dia dua yang lain. Cold tu lain, flu tu lain. So flu ni dia boleh all of a sudden boleh kena flu ni. Dan selalunya yang ada flu ni memang ada demam, dan demam dia selalunya tinggi, 38 degree Celsius ke atas. Lepas tu badan semua sakit dan menggetar, dan rasa terlalu letih, mungkin ada bersin, hidung mungkin dia akan sumbat, dan juga sakit tekak, dan juga sakit kepala. Tetapi kalau tengok simptom flu tu, cold tu, dia lebih kepada hidung. Dia memang block nose dengan sakit tekak ni very common kat situ. Mungkin demam tak ada. Badan dia pun taklah sakit sangat. Tetapi dalam cold flu tu memang sakit sangat. Badan dia sakit sangat, macam kena pukul. Tak boleh nak bangun, susah nak gerak semua. So macam mana dia spread dari satu ke lain adalah melalui droplets lah. So either kalau kita batuk depan sesiapa, ataupun kita bersin, ataupun bila kita cakap, pun air liur yang keluar tu pun boleh jangkit. Seperti mana, sama seperti COVID lah. Mungkin kita dah lupa COVID sekarang. COVID dulu kita ingat COVID, sekarang
Mungkin kita akan lupa COVID, dan mungkin kita semua takut kepada virus yang mungkin akan datang, yang nanti saya cerita tu, yang terlalu bahaya daripada COVID, ya. So yang ni tak akan spread melalui sentuh tu, tak ada, ya. Bukan macam yang COVID tu yang melalui sentuh pun dia boleh spread, tapi yang ni tak ada melalui sentuh lah, ya. Selalunya paling contagious atau paling yang bila boleh kita spread tu adalah hari yang ketiga dan hari yang keempat, bila mereka ada simptom. So kat time ni lah yang paling kuat dia akan attack, hari ketiga dan hari ketiga. Tapi hari pertama pun dah boleh spread, dia boleh spread kepada orang lain. Dan selalunya bila kita sakit tu, dia mengambil masa 5 hari hingga seminggu ataupun hingga 10 hari pun ada. Yang kuat sangat tu hingga 10 hari pun boleh sakit juga. So bila patient tu expose pada flu tu, simptom tu akan bermula lepas 2 hari dia akan mulalah, dan dalam range 1 hingga 4 hari. Tetapi selalunya hari kedua tu kita dah boleh tahu dah dia punya efek semua dah akan ada kepada badan kita. So siapa yang risiko yang paling tinggi untuk kena yang ni? Walaupun kena, semua boleh kena, tetapi risikonya adalah tinggi kepada grup yang ni, ya. Yang ni kalau risiko yang tinggi tu kadang-kadang boleh hingga ke maut juga. Tetapi yang ni adalah very rare lah, bukan macam COVID, tapi boleh juga hingga ke maut, tetapi rare. So sesiapa yang umur 60 tahun ke atas, ya, and then budak-budak yang kurang daripada 2 tahun, sesiapa yang ada asma ataupun kecacatan otak, dan juga masalah darah seperti sickle cell disease, masalah paru-paru, orang yang banyak hisap rokok tu, dia punya paru-paru tu akan pergi ke obstructive pulmonary disease, COPD, ataupun fibrosis. So yang ni kena berjaga-jaga sikit, terus dia punya paru-paru tak akan fungsi 100%, dia akan kurang, ya. Dan juga sesiapa yang ada kencing manis juga, kerana immunity dia kurang, so mereka badan tak boleh nak lawan dengan virus tu. Dan juga heart disease, seperti masalah jantung, masalah saluran di jantung dan sebagainya, masalah buah pinggang, masalah hati, ya, semua ni kena jaga-jaga sikit. Metabolic disease, sesiapa yang gemuk di mana BMI lebih daripada 40, ya. Bila BMI dia tinggi, paru-paru pun tak akan berfungsi seperti normal. Mereka merasa susah nak nafas. Even keadaan biasa pun mereka rasa susah nak nafas, ya, yang BMI yang tinggi ini. Dan sesiapa yang kurang daripada 19 tahun tetapi mengambil ubat seperti aspirin, ya, ubat aspirin ni adalah ubat untuk yang cairkan darah. Ada beberapa patient yang kita akan bagi, ya, ubat yang cairkan darah tu. Dan orang-orang yang immunity dia yang kurang, terutamanya kepada patient-patient HIV dan juga patient-patient yang ada barah kepada darah mereka seperti leukemia dan sebagainya, dan juga kanser dan sebagainya. Dan juga sesiapa yang kena stroke jugalah, mereka pun selalunya atas katil, tak banyak keluar. So bila benda ni attack, immunity jadi kurang dan semua masalah akan berlaku. So bila kita pergi klinik, selalu sekarang ni terlalu common benda ni, ya. So bila saja ada sesiapa yang masuk ke klinik dengan sakit tekak ataupun badan semua sakit-sakit, sel semua dan sebagainya, kita akan buat test untuk influenza ini, di mana sama ada positif atau negatif. Kalau positif, baru kita akan start ubat yang ni. Kita tak akan bagi ubat ni senang-senang macam tu tanpa buat test, ya. Selalunya kita akan buat test dulu, confirmkan dengan test,
baru kita akan start dengan ubat ni. Because dengue pun akan present sama juga, sakit badan dan sebagainya. So kita kena rule out sama yang ni dengue ke, COVID ke, atau influenza. Ya. So ubat yang dipakai untuk influenza ini, nama ubat ni adalah oseltamivir. Ya. Ubat ni agak mahal sikit lah ubat ni, dan hanya dibagi bila kita positif. Ya. Dan selalunya kita akan suruh makan pagi satu, malam satu untuk 5 hari, cukup itu sahaja. Lepas tu bila kita ambil ubat ni, immediately kita boleh rasa dia punya simptom semua dah mula kurang dah. Dia punya demam dah mula kurang, badan sakit dah mula kurang, flu symptoms dia semua akan kurang lah. Dan juga komplikasi pun akan kurang. Selalunya kepada budak-budak kadang-kadang ada jangkitan kuman di telinga juga. So yang ni semua akan dikurangkan. Jikalau ada jangkitan kuman di telinga ataupun dia ada batuk dan sesama lebih kuat, so kadang-kadang kita akan campur dengan antibiotics. Ya. So kita akan bagi ubat antivirus dan juga ubat antibiotik. Tapi kalau teruk sangat, dan kita akan suruh di-advise untuk masuk ke hospital untuk admission lah. Ya. So secepat yang kita pergi, seawal yang kita pergi, so simptom pun akan kurang dan lebih baiklah, dia akan cepat sembuh. Ya. Kalau tak pergi pun, kadang-kadang dia natural immunity dia badan kita pun akan kalau kita kuat, kita akan sembuh juga. Tapi mungkin dia akan mengambil masa lama sikit lah. Ya. So apa tu influenza vaccination? Ini adalah vaksin. Selalunya vaksin ni memang lama kita ada di semua klinik dan juga di hospital swasta, memang akan ada vaksin ni. Tetapi ramai yang tak tahu bila vaksin ni perlu diambil, kenapa perlu diambil. So apa yang kita lihat selalunya di klinik ataupun di hospital, sebelum nak pergi luar negara, baru mereka datang ke klinik ambil vaksin ni. Ya, sebelum pergi ke haji, sebelum pergi ke umrah, nak berlancong macam akhir tahun ni, bila nak berlancong, baru mereka akan datang ke klinik dan ambil vaksin ni. Tetapi influenza memang ada kuat ke negara kita juga. Mereka lupa yang negara kita pun ada influenza. So kita tak akan ambil bila kita ada kat sini. Dan lagi satu, time yang selalu mereka ambil bila dah ada pandemik. Bila ada suatu masa dulu, tahun 2019, 2020 macam tu, pada bulan Januari, Disember hingga Januari, jangkitan influenza terlalu kuat di Malaysia. Ramai sangat kena. Saya tak tahu sama ada tuan-tuan dan puan-puan masih ingat lagi ke time tu. Terlalu kuat hingga tak ada vaksin. Tak ada vaksin di Malaysia. Kena tunggu untuk vaksin. Ubat Tamiflu tadi pun tak ada. Okay, ramai yang datang ambil vaksin ni. So tak payah tunggu. Sekarang pun dalam bulan tahun ni, bulan April pun kita kena sekali. Ya, ramai yang kena influenza. Sekarang pun masih ada lagi, tetapi dia bukan kuat macam tahun 2019. 2019 lepas tu bulan Mac kita dah kena COVID dah. Bila kena COVID, influenza dah lupa dah. Influenza dah tak ada. Tak ada siapa datang ke klinik untuk masalah influenza. Semua datang COVID. Kita pun tak tahu macam mana influenza hilang time COVID. Tak ada influenza, tak ada dengue, semua tak ada. Hanya yang ada time itu adalah COVID sahaja. So, vaksin ni, kalau kita katakan kalau kita pergi ke umrah ataupun kita pergi melancong ke luar negara, seelok-eloknya diambil 2 minggu sebelum kita bertolak. Ya. So ramai yang akan datang ke klinik, esok nak pergi umrah, hari ni nak ambil vaksin. Ini common sangat. Ya. So selalunya vaksin tu hanya akan bekerja bila mereka datang balik, bukan di sana, di tanah Arab. Ini adalah common. So sesiapa yang pergi umrah atau melancong ke apa, ambil vaksin ni 2 minggu sebelum bertolak. Dan apa kandungan dalam vaksin ni
adalah influenza A dengan influenza B lah. So yang ni adalah kandungan dalam vaksin ni. So H1N1, H3N2, Yamagata dengan Victoria virus. So ini adalah komponen dalam vaksin tu. So vaksin tu ada beberapa company lah, yang selalunya Vaxigrip Tetra dari Sanofi itu yang paling popular sekali, ataupun daripada Abbott yang lagi satu tu lah yang nombor 2 punya vaksin. So siapa yang perlu ambil vaksin ni? Semua yang perlu ambil, kita semua perlu ambil vaksin ni. Okay. Tapi yang paling ini, kita boleh bagi vaksin ni lepas 6 bulan sahaja. Baby 1-2 bulan pun tak boleh, 6 bulan baru kita start. So dalam buku rekod vaksin kanak-kanak, kalau kita tengok, dia akan tulis optional vaksin pada 6 bulan ke atas, ya. So 6 bulan ke atas perlu bagi vaksin ni. Orang tua pun boleh ambil vaksin ni. So kalau kita start untuk baby, atau dari 6 bulan hingga 8 tahun, kalau mereka tak pernah ambil vaksin ni harus dibagi 2 kali. Means 1 first dose, lepas 1 bulan datang balik ambil second dose. Ini hanya untuk umur 6 bulan hingga 8 tahun yang tak pernah ambil vaksin influenza ini, ya. Kalau dah ambil vaksin ni, dan untuk kanak-kanak setahun sekali sahaja. So memang kanak-kanak adalah yang paling risiko tinggi, mereka perlu ambil. Healthcare workers seperti kita yang selalu tengok patient-patient, untuk kita amat penting untuk ambil vaksin ni. Seperti mana saya sebut tadi tu, individual yang ada masalah buah pinggang dan sebagainya, mereka pun harus mengambil. Orang-orang yang tua dan juga yang ibu-ibu yang mengandung, ya. So vaksin ni akan protect, versus immune protection for vaccine decline. So bila kita ambil vaksin ni, so kenapa kita perlu ambil vaksin ni setiap tahun? Bila kita ambil vaksin ni, dia punya ni memang tinggi, tetapi lepas tahun dia punya potensi protection tu akan kurang. So selalunya vaksin ni kita perlu ambil setahun sekali. Lagi satu, dia punya virus tu bertukar-tukar. Setiap 6 bulan virus tu bertukar-tukar. So bila kita pun akan dapat stok baru setiap 6 bulan. So bila kita dapat satu stok, dia hanya tahan untuk 6 bulan sahaja. Jadi dia macam Januari hingga Jun, Julai hingga Disember. So Januari dia akan start balik yang baru punya virus. So setiap 6 bulan dia akan tukar. Dan juga dia mengambil, sebagaimana sebagai tahu tadi, dia mengambil masa 2 minggu untuk antibody itu berada di badan kita supaya boleh lawan dengan virus influenza ini. So apa benefits ambil vaksin ni? So kita tak akan kena batuk, selsema dan sebagainya lah, ya. Akan amat kurang. So bila kita campur dengan siapa kat office yang kena influenza, chances untuk kita influenza tu kurang. Terutamanya kanak-kanak, ya. Bila mereka pergi sekolah, mereka yang akan bawa virus ni ke rumah, lepas tu baru orang-orang tua akan kena, ayah ke, mak ke, datuk ke. Soalnya time musim sekolah je yang benda ni akan kena. Dan juga orang-orang yang tua tu, dia kita boleh kurangkanlah dia punya risiko dan sebagainya. Dan juga kita akan kurangkan admission kepada hospital, ya. So dia adalah tool for people with certain chronic health condition, di mana dia akan kurangkan risiko-risiko yang sebagaimana yang saya bagi tahu tadi itu. Untuk pregnancy dia amat penting, dia akan kurangkan risiko kepada bayi juga kalau kena ke bayi. Dan juga untuk kanak-kanak dia adalah macam life saving untuk kanak-kanak, ya. Ada yang kanak-kanak meninggal kerana virus ni. Dan juga yang ni juga orang-orang yang lain pun diprotect lah. Bila kita ambil vaksin tu kita tak sebarkan.
So ada setengah tu, mereka rasa lepas ambil vaksin ni tak payah jumpa doktor langsung. Tu tak mungkin lah. Kita pun tak ada bisnes nanti. Akan kena juga demam, batuk, sesama akan kena juga. Tapi recovery dia cepat. Dia dalam masa 2-3 hari dah sembuh dah. Ya? Badan tak akan sakit sangat. Saya pernah kena COVID dengan influenza. Dua-dua pun saya pernah kena. Okay? Walaupun doktor saya tak kebal, kena juga. Walaupun dah ambil vaksin. Tetapi influenza ini badan dia lagi sakit. Simptom dia lagi kuat daripada COVID. Mungkin yang sesiapa yang kena COVID dengan influenza boleh tahulah dia punya difference tu. Right? Hanya COVID dia punya death risiko untuk meninggal tu terlalu tinggi. Sebab tu kita lebih bila COVID datang tu lebih berjaga-jaga. So macam mana kita nak protect so kita tak kena influenza ini? Sama seperti COVID juga, social distancing, di mana sekarang kita tak ikut lagi dah social distancing tu, tak ada lagi dah ya. So yang tu satu, sentiasa cuci tangan ya. Dan bila bersin, cara bersin atau batuk lah macam ni. Juga kalau kita di dalam rumah buka tingkap, so angin masuk, ada circulation di dalam lah, so virus tu akan keluar. Dan juga bila ada kes-kes kat office atau tempat mana-mana, kalau sesiapa kat rumah kena, kalau ada orang tua ke apa, eloklah pakai mask di rumah supaya dia tak jangkit ya. Okey, itu saja ringkas. Itu saja daripada saya hari ini. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Dan sebelum tu saya nak, mungkin kita belum tahu tentang virus X yang baru-baru Menteri Kesihatan pun bagi tahu yang Malaysia telah bersedia ataupun bersedia untuk virus X. So virus X ni adalah, kita tak tahu sama ada dah start ke belum start ke, kita tak tahu. Tapi kalau dia punya efek adalah 20 kali ganda lebih kuat daripada COVID ya. Dan mereka jangka 50 juta, 50 million akan meninggal kalau virus tu datang ya. And beberapa research sedang dibuat untuk cari vaksin dan cari virus ni. Harap benda ni tak jadilah. Kita dah melalui satu pandemik yang terlalu kuat yang tak pernah kita tengok selama ni. Harap benda ni tak akan berlaku. Selalunya kita mudah lupa, semua mudah lupa. Bila COVID, apa yang kita buat time COVID ni, kita dah tak ada dah. COVID pun tak ramai yang kena COVID sekarang ni. Tetapi certain health yang saya bagi tahu macam tadi itu, social distancing dan tak keluar rumah kalau tak perlu, itu semua kita boleh amalkan dan kurangkan. Bukan sahaja time pandemik, tetapi juga bila masa-masa macam ni juga kita jaga anak-anak kita, makan makanan yang sihat, ambil vitamin, protect badan kita daripada kena bukan saja flu ke apa, tetapi yang apa-apa yang boleh dijangkit melalui airborne disease ni lah ya. Itu saja. Kalau ada apa-apa soalan. Vaksin tu setahun sekali, memang setahun sekali kita bagi vaksin ni. Macam kalau dulu kalau kita pergi umrah ataupun haji especially, kita just ambil meningococcal vaksin saja. COVID, ramai yang digalakkan untuk mengambil influenza vaksin dengan pneumococcal vaksin, pneumo 23. So ramai yang digalakkan, dan sekarang pun ramai dah tahu dah tentang vaksin ni. So mereka ambil vaksin ni sebelum mereka pergi ke haji dan umrah lah.
Jadi bila kita pergi ke sana tu, batuk semua tu memang common lah, memang common. Bila waktu Zohor, waktu Asar, bila kita sembahyang quiet saja tak ada apa, boleh rasakan Madinah, terutamanya kat Madinah dalam tu memang semua akan batuk non-stop punya batuk kat situ. So, melalui batuk tu dia akan spread kepada ini. Kita dari Malaysia pakai mask, tapi dari luar negara yang lain mereka tak akan pakai mask kat situ. So dia mudah spread lah. Booster untuk dia tak ada booster, dia setahun sekali kena ambil. Dia bukan macam sekali ambil dia akan selama-lamanya, because virus replication dia kena setiap tahun dia akan tukar, setiap 6 bulan dia tukar. So dalam badan kita dia tahan setahun je, lepas tu dia akan kurang, dia punya immunity akan kurang. Ada COVID, ramai yang kena COVID kan di sini. Dan COVID, ramai yang kena COVID. So influenza mungkin kita tak tahu, mungkin kita pernah kena, tapi mungkin kita tak pergi ke klinik, kita just makan ubat Panadol, buat semua batuk yang ada kat rumah. So dia akan automatically recover. Kalau kita kuat, dia automatically akan recover, tanpa ubat pun dia akan recover. So bila yang kena teruk tu, bila ambil ubat ni, hari yang kedua, hari ketiga memang nampak dia punya ni, dia badan semua akan rasa okey dan sebagainya. So orang yang immunity kurang tu, itu seelok-eloknya ambil vaksin. Dan kalau ada kanak-kanak kat rumah tu, ambil vaksin lah, vaksin. Yes, correct. Yeah. Selalunya dia hanya tukar dia punya komponen ni saja, tapi dia punya badan masih boleh lawan dengan virus yang lama tu. So tak perlu ambil macam 6 bulan sekali lah. Dia punya komponen masih ada lagi, dia masih boleh distinct. Sebulan 2 kali. Budak-budak common, memang common. Selalunya kat sekolah, bila sekolah, kalau ada adik-beradik ramai orang kat rumah, dia mungkin dah recover, lepas ni dia akan cycle, dia akan datang balik lagi sekali. Dia selalunya macam tu budak-budak ni. Yes. Itu memang common lah. Dia yang ni sekolah, yang ni common. Lagi satu hand foot mouth lah. Hand foot mouth kat kindergarten, banyak kat Kota Kemuning. Kindergarten punya time memang akan ada bila satu kena dan semua kan. Ini yang common lah kat Kota Kemuning. Kota Kemuning influenza kat sekolah, dan juga hand foot mouth kat Tadika. Memang common sangat lah. Tapi influenza kadang-kadang orang tua pun ramai juga yang datang untuk ni. 2 bulan lepas pun kita ada banyak kes juga untuk yang kena influenza juga. COVID very rare sekarang. Kami dah tak tengok dah COVID sekarang. Dah kurang dah. Macam kalau kena COVID tu macam satu wow sekarang. Terlalu kurang. Influenza dah macam-macam tu lah, macam ni up and down, tapi tetap ada, dia tak hilang lagi. So COVID terlalu kurang. Dalam
dalam 1-2 bulan pun, 1 bulan ni kita pun tak tengok apa-apa, belum lagi. Influenza ada ramai, influenza ramai. So just hydration, and then cuci tangan, dan bila bersin semua tutup mulut, dan insyaAllah kita boleh prevent lah. Dia harus jaga-jaga. Setiap tahun ada something akan datang, ya. Tak macam tahun ni memang influenza bulan April tu memang ramai yang kena lah. Vaksin pun banyak tempat tak ada vaksin tu. So bila ada chance saja, kalau ni just either pertengahan tahun ataupun awal tahun, just ambil vaksin ni lah di mana-mana, ya. Ya, ada, tapi virus tu akan cepat evaporate, cepat akan melalui ni angin, dia akan ke ni, dia tak akan di situ. Ya, yang tu kita boleh buat macam dia punya vacuum, cukuplah vacuum biasa, okey lah. Sekarang ni masjid bukan lagi tempat untuk spread dah, bukan macam COVID dulu kan, masjid semua ni kan. Sekarang masjid bukan tempat yang, atau mana-mana lah yang tempat sembahyang tu bukan tempat untuk spread, atau mana-mana yang ni, tak ada. Dia hanya bila dia punya ini datang, pandemik datang, baru ramai. Ada apa-apa soalan lagi? Ada sesiapa sini pernah kena influenza kan? Okay, itulah. Influenza tu memang kuat. Saya punya MC influenza lagi panjang daripada MC COVID saya boleh pergi lagi, tapi ini memang susah. Walaupun vaksin saya ambil, tapi saya terlupa ambil lah. Hari-hari saya bagi vaksin kepada orang, tapi saya terlupa ambil untuk diri sendiri. Dah. Right. Doktor ni bukan takut jarum, kita ni pandai bagi injection, tapi sendiri kena susah ni. Kita takut juga jarum. Untuk bagi patient, untuk ambil darah untuk patient, itu kita suka. Tapi untuk bila kena diri sendiri tu, saya takut. So kalau boleh ambil vaksin, dan kalau pergi jumpa doktor, tanya doktor lah. Kadang-kadang doktor tu pun dia mungkin tak ingat tentang influenza, dia terpulang. Kadang-kadang bila kita ada denggi kat satu kawasan, katakan kat Aranda kena denggi, and then datang, kita semua, doktor semua akan concentrate lebih kepada denggi punya prosedur. Mereka tak akan buat test ni, ya. So dia ada test kit untuk denggi, ada test kit untuk influenza, ada. Sekarang ada combo influenza dengan COVID, combo dua-dua test boleh kita buat sekali. Denggi pun ada test lah. So hospital admission untuk virus ni pun bukan tinggi sangat, dia pun kurang jugalah, hanya terlalu teruk baru doktor akan masukkan di hospital. Sebenarnya kat kerajaan dia tak akan masukkan lah. Di swasta kalau influenza dia tengok sikit-sikit, dia akan masukkan untuk observation, masukkan air dan clear, dan dia akan discharge lah, ya. So untuk pregnancy ini, bila masa dalam pregnancy boleh ambil vaksin ni. Dia bukan macam dia akan efek bayi ke apa, tak ada. Mana-mana time of pregnancy boleh ambil vaksin ni, ya? Okey, kalau tak ada soalan, terima kasih. InsyaAllah jumpa lagi sekali.